Dan untuk membincangkan berkenaan dengan reaksi awal kepada pembukaan sektor ekonomi dan juga pembukaan perniagaan ini, kita bersama dengan Datuk David Gurupatem, Penasihat Undang-Undang Industries Unite, serta Datuk Erwin S.W. Chong, Koordinator Kumpulan Industries Unite. Datuk Erwin, pertama sekali, apakah reaksi awal selepas pengumuman Perdana Menteri berkenaan dengan pembukaan 11 jenis perniagaan ini pada semalam? Adakah ahli perniagaan dalam 11 perniagaan untuk fasa 1 dan juga 11 perniagaan untuk fasa 2 ini telah bersedia? Ya, terima kasih Rizal. Saya akan menjawab satu persatu ya. Nombor satu, kami dari Industries Unite, ahli-ahli kami amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas pengumuman semalam. Kami amat gembira apabila berita ini disampaikan. Ya. Bagi pihak peniaga, ini adalah berita yang telah dinanti-nantikan berbulan-bulan. Right? Ini disambut baik bukan sahaja dari pihak peniaga, tapi kelangsungan yang dapat memastikan semua pekerja-pekerja dalam sektor berikut dapat kembali untuk bekerja dan mencari rezeki. Ini adalah amat baik. Nombor dua, tentang kesediaan kami semua dari pihak mesti sudah sedia ya, tentang SOP tersebut. Adakah ini jelas, SOP yang jelas? Ahli-ahli kami dalam kebingungan mengenai interpretasi pengumuman kerana dia ada dua interpretasi. Ada dua interpretasi. Interpretasi pertama adalah kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa di setiap negeri mestilah telah mencapai sekurang-kurangnya 50%. Dalam carta vaksin covid.gov.my sehingga 14 Ogos 2021, hanya 5 buah negeri saja yang boleh buka kerana negeri ini telah pun mencapai kadar vaksinasi lebih daripada 50%. Yang lain masih berada dalam tahap 21% sampai 39%. Tapi interpretasi kedua ialah di kalangan negeri-negeri telah pun yang naik taraf macam semasa Perak berada di fasa kedua. Sebelum ni, walaupun vaksinasi hanya mencapai 34.6% saja. Perlis berada di fasa ketiga sebelum ni. So oleh itu, interpretasi nombor 2 dengan bercanggah dengan interpretasi nombor 1. Kami berharap pihak Menteri Penyelaras PPN dapat memberi penjelasan yang jelas bagi kami semua untuk menambah baik untuk pekerja dapat memberitahu dia orang macam mana untuk move forward. Tetapi secara amnya, Datuk Erwin, berlaikan dengan apa yang Datuk Erwin sebutkan berkenaan dengan kadar vaksinasi di beberapa negeri yang telah masuk pada fasa kedua tersebut, adakah syarat dan juga SOP pembukaan bagi premis-premis perniagaan yang diumumkan untuk fasa 1 dahulu, adakah ini jelas dan juga adakah ini senang untuk diikuti oleh perniagaan dan juga pelanggan tersebut? Ya, okey. Dari pihak peniaga, kami semua takut keadaan yang berlaku di PKP 1 dan PKP 2 akan berulang sekiranya SOP tidak jelas. Semua pihak peniaga berharap agar tidak dikenakan denda atau kompaun oleh pihak berkuasa sekiranya perundangan persekutuan dengan negeri tidak disampaikan dengan jelas. SOP yang sedia ada yang telah pun dikemas kini dan dipertingkatkan pada masa ini adalah bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan MIDEC dengan Kementerian KPDN HEP. Kita telah bekerjasama dengan Kementerian MIDEC dengan KPDN HEP untuk bertambah baik dan mempertingkatkan SOP yang sedia ada. SOP yang dipertingkatkan pada masa ini adalah hasil daripada pihak ahli-ahli kami dan pihak kementerian. Pastinya kita komited untuk memerhatikan SOP yang ditetapkan. Dan selain daripada 11 perniagaan untuk fasa 1 dan juga 11 lagi untuk fasa kedua yang disebutkan, ada tak mana-mana perniagaan yang Datuk lihat ketinggalan daripada sebutan tersebut dan juga daripada pengumuman berkenaan yang mungkin boleh dibuka juga? Ya, terima kasih Rizal atas pertanyaan ini. Kami berterima kasih kepada Menteri Penyelaras PPN Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul atas kebijaksanaan setakat ini
tidak lagi mengkategorikan perkhidmatan penting dan tidak penting, essential and non-essential, right? Kerana semua sektor perniagaan adalah mustahak pada masa ini, right? Kami berharap sektor-sektor yang lain boleh diperkembangkan selain daripada sektor yang telah diluluskan seperti sektor manicure pedicure, kuku. Dia adalah seperti sektor kosmetik, kulit yang diteterakan pada fasa kedua, right? Selepas tu kita ada lagi sektor sinema, pawagam. Pawagam belum lagi dikenal pasti, right? Selain daripada itu ada live events, acara langsung dengan SOP yang ketat. Kita boleh membuatkan SOP yang ketat. Dan selain daripada itu kita pun ada spa and reflexology. Ya, ini adalah sama seperti kedai gunting rambut. Apabila jarak perkhidmatan adalah kurang daripada 1 meter, tetapi tidak ada sekali terdapat kluster yang terdapat di sektor ini. Yang terutama ialah sektor F&B, sektor permakanan. Sektor permakanan kami telah berkali-kali pun mendengar Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan akan memberi pembukaan untuk dine-in, tetapi garis masa tidak pernah ditetapkan. Kami dari pihak F&B dan dari perniagaan kami berasa kecewa bahawa ini tidak dapat diluluskan. Bahkan sektor F&B adalah satu-satunya sektor yang menggaji pekerja yang paling besar di Malaysia. Bukan hanya restoran tetapi ekosistem kompleks yang mengelilingi industri F&B seperti rantaian belakalan macam nelayan, petani, pembekal sayur ataupun gig community macam DJ, pemain muzik, penyanyi yang lain terus tidak boleh membuka pada masa ini. Dan saya ingin bertanyakan berkenaan dengan penguatkuasaan ya. Jika ini dilaksanakan, maksudnya jika ini bermula pada hari ini, bagaimanakah penguatkuasaan tersebut perlu dijalankan untuk memastikan pematuhan daripada pihak perniagaan dan juga pelanggan? Siapakah yang harus paling utama melakukan penguatkuasaan tersebut? Ya. Terima kasih Rizal. Kami berpendapat kali ini adalah kali ketiga kami diberi peluang untuk menjayakan apa yang kami semua sepatutnya atau tidak sepatutnya melaksana, right? Kita berharap kali ini kita semua harus memberi tahap sokongan kepada semua peniaga dan pekerja yang mencabar, ya. Di PKP 2 kami telah mencadang perlunya polisian awam dan swasta, bermakna public and private policing. Jikalau sesiapa yang mendapati sebuah syarikat ataupun premis yang tidak mematuhi SOP, kita perlu mendorong dan mengingatkan mereka untuk mematuhi SOP yang tegas. Kami dari Industri Unite sejak PKP 2 ada melancarkan kempen Patuhilah SOP di seluruh Malaysia dengan gambar poster di serata tempat dan papan tanda pusat membeli belah, kedai perniagaan dan lain-lain. Kami akan mempertingkatkan dan membaharukan kempen tersebut. Right? Selain daripada itu, kami ingin bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk melancarkan satu kempen yang baru. Itu kempen ialah dipanggil kempen Permis Selamat. Apa ini kempen Permis Selamat? Ini adalah kempen yang memastikan setiap perniagaan, pekerja-pekerja mereka sudah pun mendapat 2 dos vaksinasi yang lengkap. Ini akan memberi keyakinan kepada semua pengguna-pengguna dan masyarakat. Dan Datuk Irwin, kita akan berehat seketika ketika kembali selepas ini untuk membincangkan bagaimanakah keadaan situasi politik semasa akan memberikan sedikit kegusaran kepada perniagaan dan juga pengguna di luar sana. Adakah mereka akan terus berbelanja? Adakah mereka akan mungkin tunggu sebentar? Kita akan bersama dengan perbincangan tersebut bersama dengan wakil dari Industries Unite itu sebentar sahaja lagi, kembali selepas ini. Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Buletin Awani Khas yang kami bawakan sebenarnya dengan perkembangan terkini situasi politik negara. Kita akan bincangkan berkenaan dengan aspek dan juga persepsi daripada dunia perniagaan dan sebentar lagi akan bersambung dengan rakan setugas kami yang berada di lokasi-lokasi strategik untuk membincangkan berkenaan dengan situasi terkini politik negara. Dan ketika ini kita bersama di talian Datuk David Gurupatam, Penasihat Undang-Undang Industries Unite untuk membincangkan berkenaan dengan situasi semasa
politik dan juga bagaimanakah kesannya kepada perniagaan. Datuk David, kita akan melihat pelbagai perkembangan politik pada hari ini. Dalam jam-jam akan datang, kami diberitahu bahawa satu mesyuarat kabinet akan diadakan dan kemungkinan Perdana Menteri selepas itu akan menghadap Yang di-Pertuan Agong dan juga mungkin akan berlaku satu siri pengumuman berkenaan dengan politik dan juga kepimpinan negara. Sebagai komuniti perniagaan, apakah harapan Datuk dan juga ahli industri Unite, bagaimanakah mereka memerhatikan situasi semasa pada ketika ini? Industries Unite adalah sebuah golongan peniaga yang secara konsensus membuat keputusan dan kami tidak berpolitik lah, kita apolitical. Namun demikian, saya haraplah pihak golongan ahli politik dan sebagainya, mereka akan mementingkan dan mendahulukan kepentingan rakyat dan negara daripada kepentingan politik lah. Sebab jika kita lihat sudah beberapa tahun ekonomi kita boleh menjadi lebih baik dan sekarang adalah kritikal. Jadi ini adalah masa untuk menjadi satu komuniti yang boleh bipartisan, boleh come together seperti rakyat Malaysia kita lihat bendera putih dan sebagainya, mereka boleh we can get together. Jadi saya haraplah mereka boleh bipartisan demi negara lah. Okey. Dan bagaimanakah untuk wujudkan kestabilan dan keyakinan daripada pengguna dan juga perniagaan dalam hari-hari akan datang jika ada pengumuman yang penting? Apakah komuniti perniagaan ingin lihat dalam pengumuman hari-hari akan datang? Kita harap adanya satu kerajaan yang stabil. Kerajaan yang stabil adalah satu kepentingan lah bagi pihak kami. Kita memang we trust the judgment of Yang di-Pertuan Agong. Beliau akan membuat keputusan dan kita serahkan kepada beliau. Tetapi sememangnya kita perlukan satu situasi yang stabil. Kerana sekarang keadaan dia tak stabil, ada kelompok-kelompok dan sebagainya dan ini bukan perkara baru. Ini satu perkara dari dulu lagi sebelum kerajaan ini naik tata. So jadi bagi pihak kami, walaupun ada beberapa changes lah, mungkin interim prime minister ke apa ke, tetapi kalau keadaan kucak-kacir macam ni, kalau kita tak ada satu sistem yang stabil, maka kita akan tidaklah ada keyakinan market, keyakinan pelabur asing dan sebagainya yang penting untuk ekonomi negara. Ya. Dan Datuk, kita pernah berbincang berkenaan dengan selepas daripada pengumuman darurat yang dilakukan di Parlimen tersebut, Datuk menyatakan bahawa wujud ketidaktentuan kerana perniagaan ketika ini tidak tahu peraturan manakah yang mereka harus pakai dan juga dengan pengumuman terkini berkenaan dengan pembukaan perniagaan ini, bagaimana Datuk lihat ketidaktentuan tersebut dan kesannya kepada operasi sehari-harian perniagaan, perniagaan kedai runcit, kedai makan dan juga perniagaan untuk firma undang-undang guaman contohnya. Bagaimana ketidaktentuan tersebut berikan kesan kepada operasi hari-harian mereka dan juga aliran tunai mereka? Okey, bagi operasi hari-harian, kita masih ada civil servants, kita masih ada government. Dan tim-tim yang kita ada di misalnya di KPDN, HEP, MIDEC dan MITI yang kita berhubung setiap hari. Jadi mereka tim yang baik, they are very intelligent people, they are very good people. Jadi government will still run. Itu bukan masalah dia. Dia kita ada cakap our civil servants, the top level are very good industry tetapi masalah dia ke pimpinan. Kalau tak ada menteri atau pimpinan yang betul, maka kita sudah lihatlah politik yang antara menteri-menteri ini sebelum ini. Kan? Satu kata pintu depan, pintu belakang dan semua ni. Tak patutlah kalau kita nak berdepan dengan musuh kita iaitu COVID, kita mesti semua we should be together lah. Kita mesti bersama. Tak bolehlah lagi ada perkara macam ni, ya.
Dan Datuk, kita jika ada pemimpin baru, apakah perkara paling utama yang mereka harus lakukan untuk pulihkan sentimen perniagaan pada ketika ini dan juga pulihkan perniagaan yang terkesan akibat daripada langkah sekatan yang dilakukan untuk mengawal COVID-19? Apa perkara utama yang Datuk rasa pemimpin baru harus lakukan? Yang penting pemimpin mesti ada, they must go to the ground root lah. Dia mesti tahu dari akar umbi, sebab sekarang ada satu disconnect yang besar. Jadi bila kita telah tulis satu surat kepada Perdana Menteri, saya telah tulis surat itu di bulan Jun, mengatakan kami perlukan satu naratif baru dan strategi yang baru. Dan kita lihat bahawa ada juga perubahan yang telah diterima lah sejak daripada suggestion kita, macam Majlis Pemulihan Negara yang lebih besar, di mana kita ada wakil daripada beberapa pihak pembangkang dan pihak luar, tetapi dia masih lagi kecil dan suara-suara SME yang sederhana dan mikro dan sebagainya tidak ada di sana. Jadi masih lagi kita lihat bahawa tak ada solution lah, masih ada gap antara akar umbi. Saya harap kalaupun tak di atas komiti besar, mungkin subkomiti lain, bahawa mereka akan mendapatkan lagi lah voices from the ground, orang kata. Lepas tu saya rasa yang kedua yang kita telah cadangkan pada masa tersebut adalah untuk menukar fikiran daripada nombor dan kelompok besar kepada hospitalization. Itu adalah satu suggestion daripada kami yang diterima baik dan juga telah pun dibuat sekarang. Dan kita sudah lihat bila kita tumpukan perhatian kami kepada perkara yang betul, maka kita sudah boleh lihat impact dia. Kita sudah tahu ini endemik, dia tak boleh turun kepada kosong. Itu satu perkara yang kita perlu buat. Jadi yang ada yang perkara-perkara yang kita boleh memperkukuhkan, di mana kami telah membuat satu boleh dipukulkan. Tapi yang penting, yang paling penting adalah engagement. Dia mesti ada engagement dengan rakyat, mesti ada engagement dengan orang dalam in business. Sebab apa? Kalau kita lihat pun, kalau dia kata bakul, dia bagi bakul. Tapi bakul dia dalam dia ada apa? Dia ada beras, dia ada kopi, tea. Rakyat tak boleh makan benda ni setiap hari. Itu pun bakul dia tak dapat setiap hari. Mereka perlu makanan dan sebagainya. Begitu juga dengan industri. Industri juga ada keperluan. Jadi kalau kita bayar je subsidi gaji sikit, subsidi ni tak cukup. Sama juga. Itu yang saya kata. Dia mesti lihat apa yang keperluan kami dan kena bekerjasama lah. Dan Datuk, bagaimana Datuk lihat program-program yang sedia ada? 15 bilion ringgit dalam program subsidi upah telah diberikan, 530 bilion ringgit pilihan rangsangan diumumkan dan juga 81 bilion ringgit bantuan fiskal langsung, pelbagai moratorium pengeluaran KWSP, pelbagai perkara ini telah diumumkan oleh kerajaan sejak daripada tahun lepas untuk merangsang aktiviti ekonomi dan juga untuk membantu peniaga. Apakah yang mungkin Datuk boleh kongsikan yang baik yang harus diteruskan kepada komuniti perniagaan, tiga utama contohnya? Yang pertama, kita mesti reduce the cost of business. The cost of business ni tinggi di Malaysia. Macam ada benda macam AP, kita punya internet access high, bayaran semua tinggi. Jadi cost of doing business sangat tinggi di Malaysia. Kita kena turunkan dia. Kita mesti lebih efisien. Ya, so itu yang paling penting kalau kita nak buat kos seharian untuk membuat bisnes, yang mana mikro ke SME ke lebih besar, itu yang sangat penting. Nombor 2, kita mesti melabur ke dalam institusi bisnes. If you give a man a fish, orang kata bagi ikan tak cukup, lebih baik ajar dia untuk memancing. Jadi kita kena memperkukuhkan sistem kita, sistem delivery. Tengok Korea Selatan, bagaimana diorang boleh get together dia punya industri semua dan sudah menjadi satu negara yang boleh ekspor K-pop, boleh ekspor kereta, boleh semua diorang boleh buat. Jadi kita pun kena
invest into the right areas lah. Okay, yang ketiga saya ingat kita perlu restructure semua benda ni. Sebab kita mesti mengurangkan pembaziran. Pembaziran dalam keadaan ini, apa yang saya katakan, kalau kita lihat kita ada macam GLC, dia semua monopoli. Orang lain tak boleh masuk dalam monopoli ni. Tapi GLC ni sebenarnya memberi pekerjaan dan bisnes kepada ekonomi kita. Dan apa yang kita sudah lihat bagi lebih daripada 20 tahun adalah korupsi. Right? Kita dapat skandal sama skandal. Lepas tu bailout sama bailout berata bilion terhadap GLC ni. Jadi kita kena adalah satu institutional reform di mana kita perlu orang yang pandai lah, yang cerdik dalam in running a business, dalam running a syarikat macam tu. Tak bolehkah kita orang politik saja yang dapat undi dia atau dapat sokongan dia dapat jadi GLC. Perkara-perkara ini mesti ditukarlah. Jadi kita perlu satu pemikiran barulah, satu strategi barulah bagi rakyat semua. Ya. Datuk Erwin pula, kita akan kembali bersama dengan Datuk Erwin. Terima kasih Datuk David. Datuk Erwin, mungkin Datuk Erwin boleh ceritakan juga kepada penonton di luar sana apakah polisi-polisi dan kelangsungan polisi yang sedia ada yang baik yang mungkin boleh diteruskan untuk ahli perniagaan pada ketika ini jika berlakunya pertukaran kepada pemimpin baru. Okey, terima kasih. Sebenarnya polisi-polisi sekarang yang sedia ada, kita we have trust lah. Kita ada kepercayaan kepada perlembagaan negara. Ya, pada masa ni kita boleh berkata bahawa bukan hanya sekadar orang saja, kerana if we look, kalau kita tengok dalam perlembagaan negara Malaysia, kita punya syarat, kita punya semua polisi sudah tetap, sudah bagus, ya. Dan ada pun saya nak berulang lagi yang berkata untuk penambahan ialah kita ada banyak yang di dalam government agency yang macam pegawai atasan yang bagus, yang telah bekerja sama dengan ahli-ahli perniagaan kami hingga setakat Ahad untuk menjawab soalan kami. Ini amatlah penting, setiap penjelasan yang untuk membantu persediaan bagi kami untuk berbisnes. So saya ingat ini adalah satu communication yang perlu dipertingkatkan. Dan kita dapat visual langsung daripada bangunan Perdana Putra ketika ini. Kami juga ada rakan setugas di sana dan rakan setugas kami akan berikan laporan terkini berkenaan dengan perkembangan politik negara dari Perdana Putra dan juga lokasi-lokasi lain. Saya dapat lihat sebentar tadi satu kereta VIP masuk namun tidak dapat dipastikan kenderaan siapakah tersebut dan siapakah yang dibawa masuk ke dalam bangunan Perdana Putra itu, di mana dijadualkan berlakunya satu mesyuarat kabinet sebentar saja lagi. Dan di talian ketika ini kita ada bersama kita adalah Datuk David Gurupatam dan juga Datuk Erwin SW Chong daripada Industries Unite membincangkan berkenaan dengan situasi semasa dan juga bagaimanakah komuniti perniagaan membaca situasi semasa. Datuk Erwin, teruskan dengan kenyataan tersebut dan juga berkenaan dengan jawapan tersebut. Saya ingin tambah lagi sedikit soalan ya. Bagaimanakah Industries Unite boleh beri keyakinan kepada masyarakat pula untuk kembali berbelanja, kerana kami dapat laporan daripada Jabatan Statistik bahawa 20% daripada kumpulan isi rumah M40 ketika ini beralih pula kepada kumpulan B40. Adakah mereka ini kuasa membeli, orang di luar sana sekarang ini sekukuh kuasa membeli sebelum ini? Adakah mereka jika dibuka sekalipun aktiviti ekonomi ini, adakah mereka mampu berbelanja dengan baik seperti sebelum ini? Betul, soalan yang bagus. Dalam masa ni kami boleh berkata bahawa sekarang cash flow is very tight. Cash flow bagi semua masyarakat kelompok banyak is very tight. Tapi kita boleh kata bahawa rakyat semua dia kena pergi to spend the money juga. Kalau dia tak untuk spend money kat membeli belah kat let's say kedai runcit, dia akan membeli belah di atas talian macam online business, online store.
So ini mesti ada kelangsungan. Tapi yang terutama ialah ekonomi mesti berjalan. Sebenarnya kalau ekonomi berjalan, ia akan menyakitkan bukan hanya masyarakat dengan rakyat kami, tapi untuk investor datang dari luar negara untuk datang ke Malaysia. Kerana pada masa ini, kalau kita selalunya lockdown, PKP, ini bukan satu kadar action yang bagus kerana it will not instill confidence kepada investor yang akan mungkin akan datang ke Malaysia untuk membuat investment dia orang. Okey, dan apa yang diperlukan untuk meyakinkan pelabur asing, perniagaan, pelancong contohnya untuk berbelanja? Kita bercakap berkenaan dengan aspek keselamatan tersebut. Adakah perlunya ujian COVID-19 setiap 2 minggu, setiap seminggu? Bagaimana pula dengan kos ujian tersebut yang sehingga kini selepas 17-18 bulan masih lagi tinggi dan juga masih di luar jangkaan beberapa komuniti dan juga kelompok individu di luar sana? Memang ia adalah satu isu yang kita telah membawa kepada perhatian Perdana Menteri di dalam surat kami, iaitu yang saya katakan tadi, iaitu kita telah katakan bahawa kita perlu untuk membuat testing juga. Tak cukup untuk 2 vaksin dan sebagainya kalau ikut Singapura dan UK dan sebagainya. Kita perlu testing. Mereka ada buat testing juga. Jadi itu testing adalah satu perkara yang penting. Tapi di Malaysia testing adalah ada dua harga dia mahal. Dan harga dia tak boleh lah. Berapa orang boleh RM39 atau around there. Itu sangat mahal. Kalau kita lihat di UK 50 pence saja, RM2, right? Atau di Europe 80.80 saja. Jadi dalam RM2-3 saja di Amerika, di US, UK dan Europe. Jadi mengapa kita tak boleh bawa test kit di Malaysia? Mengapa kita tak boleh luluskan dia? Jadi kita masih lagi macam vaksin ada delay. Orang kata delay, orang kata WHO sudah luluskan vaksin tapi Malaysia kena buat clinical trial. Sekarang kita membuat mistake yang sama. Sekarang kita membuat perkara yang sama, di mana kita kata walaupun di negara-negara barat dan semuanya sudah memberi kelulusan kepada testing kit yang murah, tetapi kita masih lagi kata kita kena test ni, kena test dia. Apa lagi kita nak? Kita perlukan test kits yang murah dan kalau boleh dibagikan secara percuma kepada rakyat dan kepada golongan pekerja yang di mana mereka boleh test. Jadi baru ada 2 vaksin dan ada test negatif, baru orang boleh keluar untuk bekerja dan sebagainya. Dalam keadaan ini kita akan boleh mengesyorkan supaya semua orang sihat dan selamat. Kalau kita tidak buat perkara ini, walaupun kita kata ada 2 vaksin atau walaupun kita kata apa, dia memang masih tidak selamat. Yang kami paling takut adalah jika kita satu kali lagi kita kena masuk dalam satu lockdown. Kalau kita tak buat benda ni dengan betul, kita memang mungkin akan masuk dalam lockdown. Itu satu perkara kita tak mahu dalam bisnes. Okey, dan saya akan adakan 2 soalan terakhir kepada Datuk David dan juga Datuk Erwin. Datuk David, pertama sekali, Datuk David bawakan satu poin yang penting, iaitu jika berlaku satu lagi lockdown akibat ketidakpatuhan perniagaan ataupun pengguna di luar sana, adakah perniagaan mampu untuk terus beroperasi selepas itu ataupun apakah yang akan berlaku selepas itu? Mungkin kemungkinan kita ada total shutdown lah. Sebab institution akan shutdown. Kalau ramai orang sudah 16 bulan tak buat bisnes. Orang tak boleh bayar sewa, tak boleh bayar bank loan, tak boleh bayar benda ni. Kalau dari bawah, dari akar umbi, daripada mikro kepada SME, kalau mereka tidak boleh lagi membayar balik hutang dan sebagainya, maka akan menjejaskan kepentingan bank, kepentingan dari segi taxes dan confidence dan rating negara akan turun. Jadi dia akan menjadi satu snowball yang besar kalau kita tak menangani masalah ni sekarang juga. Kalau ada lagi satu lockdown, memang
dia akan menjejaskan ekonomi tanpa pulih lah, saya rasa. Dan seterusnya Datuk Erwin, soalan yang sama, jika ada satu lagi lockdown, saya tahu Datuk Erwin juga ada perniagaan dan juga beberapa premis perniagaan di luar sana. Jika berlaku satu lagi lockdown, apakah yang akan menimpa kepada pekerja, kepada aliran tunai, kepada perniagaan Datuk Erwin? Pada masa ini sebenarnya banyak di kalangan rakan-rakan kami sudah tutup tikar. Kalau ada satu lagi lockdown, saya berpendapat kan institusi dengan semua perniagaan ada kebanyakan kita akan merosot. Ekonomi mesti merosot. Kalau macam tu, untuk itu bukan satu faedah bagi Malaysia, right? So we hope that it will not become a certain lockdown, right? So kita berharap ada masa untuk menguntung, ada masa untuk pertolongan. Kita berharap bahawa institusi dengan kementerian kerajaan boleh bekerjasama untuk menjayakan ekonomi dengan semua keselamatan yang tetap akan diberi kepada Malaysia. Satu hati, satu suara. Itu pun kempen kami. Terima kasih. Dan bercakap berkenaan dengan satu hati, satu suara, ya. Apakah pandangan Industries Unite, bagaimanakah untuk pastikan pemimpin-pemimpin ini, gesaan Industries Unite kepada pemimpin ini untuk pastikan bahawa mereka selesaikan apa yang berlaku pada situasi politik negara semasa ini dengan cepat? Kerana ada yang menganggap bahawa perkara ini mungkin akan selesai dalam masa 2 hari, paling lama 10-11 hari. Mungkin gesaan daripada Datuk Erwin dan juga Datuk David mewakili Industries Unite. Datuk Erwin dahulu. Kami sekarang sebenarnya sudah berhari-hari kita berhubung dengan kementerian kementerian. Kita ada bekerjasama, tapi yang terutama saya want to repeat apa Datuk David yang cakap ialah pemimpin. Kita perlu pemimpin yang kuat pada masa ini. Kita bukan dalam management, kita bukan dalam situasi ekonomi yang bagus. Kita berada dalam ekonomi pandemik. Ekonomi pandemik bermakna ini macam satu peperangan. So dalam masa peperangan, kita kena ada satu situasi bahawa the answer have to be tepat, have to be fast, has to be quick, mesti cepat. If not, setiap hari ada berkenaan dengan lives and livelihood. Kalau kita tidak membuat satu answer yang secepat mungkin, banyak yang akan hilang, akan mati, right? So we just hope that we can actually move fast, ya, lebih cepat lagi. Terima kasih. Datuk David, kata-kata terakhir berkenaan dengan mempercepatkan lagi? Ya, saya rasa pihak keatasan dan politik akan baca lah. Semoga kami semua hari ini baca rukun negara bahagian 1. Kita selalu ingatkan bahagian 2, tapi kita lihat bahagian 1. Kita mesti ada satu kesefahaman bahawa negara lebih penting daripada politik. Itu yang paling penting. Jadi saya harap mereka akan mementingkan dan mendahulukan rakyat. Sesiapa yang dapat kebenaran untuk memerintah, saya haraplah mereka akan mementingkan rakyat dulu. Ya. Terima kasih Datuk David Gurupatan, Penasihat Undang-Undang Industries Unite, dan juga Datuk Erwin SW Chong, Koordinator Kumpulan Industries Unite, membincangkan berkenaan dengan reaksi komuniti perniagaan kepada pembukaan 11 jenis perniagaan untuk fasa 1 dan juga 11 jenis perniagaan untuk fasa 2 yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Dalam masa yang sama, kita juga mendapatkan reaksi mereka berkenaan dengan situasi politik semasa dan juga apakah harapan mereka untuk pastikan bahawa komuniti perniagaan dapat meneruskan operasi, dapat meneruskan pemulihan mereka dan juga pastikan tiada lockdown serta polisi-polisi yang perlu diteruskan untuk pastikan mereka dapat pulih.